Assalamualaikum dan selamat petang semua. Nama saya Abdul Ishraf. Kita sedar tak sedar kan, dalam kehidupan seharian kita ni merupakan pengguna ataupun pelanggan kepada sesuatu jenama. Betul tak? Tapi kan, pernah tak apa terfikir tentang jenama yang berguna tu kan, sama ada ia adalah buatan dari Malaysia ataupun sekadar jenama yang mencipta nama di Malaysia. So dalam video hari ni aku akan kongsikan 10 jenama Malaysia yang ramai sangka ia berasal daripada luar. Jom kita masuk dalam video. Yang pertama adalah Bonia. So Bonia aku rasa ramai tahu kan, yang butik yang ada kat shopping complex banyak kan. And aku pun seriously aku surprise bila aku tengok Bonia adalah jenama Malaysia. Sebab aku pun banyak pernah lalu di shopping complex, aku pernah tengok kat Bonia ni. Tapi aku tak expect lah kata yang tu adalah jenama Malaysia. And memang ramai pun tak tahu kata Bonia ni produk tempatan, dan ramai juga sangka dia adalah berasal daripada luar. Mungkin kerana nama jenama yang digunakan langsung tidak membawa imej tempatan, dan juga ramai menganggap jenama ni adalah produk dari luar negara kan. So sekali dengar jenama macam dari Itali betul kan? Dua kali dengar macam dari Bosnia. Bila tiga kali dengar rupa-rupanya Malaysia yang diinspirasikan daripada Itali. So jenama ni dia inspire daripada Itali lah. Bonia Corporation Berhad ni kan, dia telah ditubuhkan pada tahun 1974 oleh pengerusi eksekutif kumpulan SS Tiang. And pada tahun 1977, beliau telah melawat pameran perdagangan kulit kat Bologna, Itali, di mana beliau telah diilhamkan oleh karya seni pengukir abad ke-19 Giant Bologna. Selain tu kan, kalau kita tengok kan, Bonia ni juga turut memiliki lesen untuk mengedarkan jenama-jenama lain seperti Santa Barbara Polo, Racquet Club, Austin Reed, Valentino Rudy, Jeep, The Seville Row Company, Renoma, and ada lagi banyak jenama under Bonia. Yang kedua pula adalah The Manhattan Fish Market. So The Manhattan Fish Market ni pun aku surprise juga, sebab aku macam tak boleh nak percaya kata yang ni adalah jenama Malaysia. Aku tak pernah makan kat restoran ni, tapi aku pernah lalu lah. Bila aku pergi shopping complex, aku pernah lalu depan restoran ni. Tak selalu aku depan restoran ni, daripada macam display ikan mentah tau depan restoran tu. Tu aku tak pernah makan. And lagi satu kan, kalau kau tengok nama restoran ni, The Manhattan. So The Manhattan ni dia ada kat US, kat dalam New York tau tak. So The Manhattan mesti kita ingat dia ni asal daripada Manhattan kan. So lepas ni jangan duk cakap kan, restoran ni dia asal daripada Manhattan. Malu weh. Kalau kau tengok restoran ni kan, dia inspire dari sebuah restoran Fulton Fish Market yang berusia 180 tahun di Brooklyn. Ia diasaskan oleh Josh Ang dan Dr. Jeffrey Goh. Mereka ni adalah sahabat baik lah yang sangat bangga dengan identiti rakyat Malaysia mereka. First, mereka lancarkan di Singapura pada tahun 2008. Mereka telah menerima pelbagai kritikan daripada rakyat tempatan pada awal operasinya. Tapi nasib lebih menyebelahi mereka lah. Restoran mereka mendapat respons yang baik dari pelanggan. Dalam masa yang singkat, restoran rangkaian makanan laut ni berjaya berkembang di Asia dan Timur dengan jumlah restoran sebanyak 67 buah. Restoran ni sekarang dia beroperasi di negara seperti Qatar, Oman, Bangladesh, Jepun, Sri Lanka, India dan Myanmar juga. Yang ketiga pula adalah The San Francisco Coffee. So yang ni pun aku surprise gila. Bukan aku nak cakap apa, memang aku macam tak nak percaya kata San Francisco Coffee ni Malaysia tu tak. Sebab nama dia ni memang, kebanyakan nama mereka ni semua macam daripada US tu tak. And juga mesti ramai kata sedar San Francisco ni terletak di Amerika Syarikat, and salah satu branch dia adalah kat Malaysia. So memang ternyata tanggapan ini adalah salah sama sekali. San Francisco Coffee ni dia telah diasaskan pada tahun 1997 oleh seorang warga negara Amerika Syarikat yang berkelana ke bumi Malaysia. Kerana kecintaan kepada bandar tersebut yang mana merupakan kampung halamannya, beliau menamakan perniagaan kopi beliau sebagai Francisco Coffee. So kalau kita tengok founder dia ni adalah orang yang asal daripada San Francisco lah. Sebab tu dia letak nama restoran tu San Francisco Coffee. Dan sekarang kafe ni dimiliki oleh Lane Rahim Ventures Sendian Berhad di bawah pengelolaan Datuk Abdul Rahim Zid. San Francisco Coffee ni dia mempunyai sebanyak 33 buah outlet di sekitar Lembah Kelang. Jenama yang keempat pula adalah British India. And British India ni pun sama juga, aku tak pernah masuk dalam butik dia ni, tapi aku pernah lalu dalam shopping complex, aku pernah lalu depan kedai dia. Memang nampak eksklusif gila guys, serius. Aku pernah tengok dari luar je pun nampak macam eksklusif. And memang aku yang ni pun aku tak expect kata yang ni adalah jenama daripada Malaysia. Jenama British India ni merupakan salah satu jenama mewah di Malaysia jugalah, yang mana ramai masyarakat Malaysia kita sangka ianya adalah jenama daripada luar. British India diasaskan pada tahun 1994 oleh Pat Liu, seorang veteran dalam industri retail dengan pengalaman melebihi 35 tahun. Beliau kini merupakan CEO syarikat tersebut dan menjadi peneraju kreatif serta penggerak utama syarikat itu.
Sejak penubuhannya 23 tahun lalu, beliau sangat bersemangat membina sebuah empayar fashion bersama staf yang penuh dedikasi yang telah melalui perik getih dengan beliau sejak awal lagi. British India ni kalau bertengok kan, sekarang dia menjadi jenama yang eksklusif dengan lebih 40 outlet di beberapa negara termasuk Malaysia, Singapura, Thailand dan juga Filipina. Jenama yang kelima pula adalah Sushi King. So Sushi King ni kalau bertengok kan, dia adalah sebenarnya jenama Malaysia. Yang ramai tak tahu tentang fakta ni. Pengasas sebenarnya adalah berasas daripada Jepun lah, dan kini beliau menetap di Malaysia. Beliau adalah Tan Sri Dato Sri Dr. Fumihiko Kunishi. Outlet pertama Sushi King mula operasi sejak tahun 1995. Sushi King merupakan peneraju terawal di Malaysia yang membawa era baru hidangan Jepun melalui keunikan kaiten sushi ataupun revolving sushi dengan konsep restoran servis segera. Selain sushi kan, mereka turut menawarkan hidangan Jepun yang lain selain sushi dengan harga berpatutan serta suasana yang selesa. Kalau apa je Sushi King ni kan, dia first bermula dengan satu outlet di Kuala Lumpur dan sekarang ni dia berkembang dan mempunyai 100 lebih outlet di seluruh Malaysia. And senarai keenam pula adalah Chocolate Watchel. So yang ni aku rasa orang yang minat coklat, yang penggemar coklat ni memang aku rasa tahu kot, aku rasa mereka ni tahu kot Watchel ni memang berasal daripada Malaysia kan. Jenama Watchel dimiliki oleh sebuah syarikat induk iaitu Maestro Swiss Group. Bunyi dia macam Switzerland betul tak? Maestro Swiss adalah syarikat Malaysia. Maestro Swiss Group berkembang dengan pantas dengan penghilangan, penjualan dan pemasaran sendiri dalam industri makanan dan minuman. Mereka ni ada beribu pejabat di Pulau Pinang. Tim penjualan dan pemasaran syarikat ini beroperasi di Petaling Jaya. Maestro Swiss ni dia mempunyai 17,000 outlet di seluruh Malaysia dan produk syarikat ni juga turut dieksport ke lebih 20 negara luar. Senarai ke-7 pula adalah jenama Flipper. Kalau hampa tengok cara mereka bentuk konsep slipper Flipper ni kan, cuaca kat Malaysia ni panas betul tak? And sebab tu ramai orang suka pakai slipper berbanding dengan kasut. Dengan rekaan slipper yang simple dan bergaya, Flipper menjadi pilihan rakyat Malaysia. Ada yang menyangka Flipper, Rosie dan Hawan Nanas berasal daripada satu syarikat induk. Tapi Flipper ni adalah produk tempatan. Flipper merupakan jenama yang diasaskan oleh seorang pemuda yang bernama Jet Lim pada tahun 2008 dengan pembukaan kedai pertama di Sungai Wayne Plaza pada tahun 2010. Selepas menamatkan pengajian, beliau memulakan perniagaan slipper di bawah jenama Flipper melalui Flipper Marketing Sedia Berhad. Pada tahun 2008, hanya terdapat beberapa jenama slipper di pasaran Malaysia. Antaranya termasuklah Ipanema, Riders dan Hawaii Nice. Tapi kalau tengok semua jenama ni, dia menjual produk mereka tu dengan harga premium. Beliau melihat terdapat permintaan yang tinggi terhadap slipper berkualiti pada harga berpatutan. Pencerahan ini membuatkan beliau sangat bersemangat untuk menceburi industri tersebut. Dengan segera beliau bersama 3 rakan dari zaman kanak-kanak beliau ke Thailand bagi mendalami industri slipper serta mencari pembekal bahan untuk membuat slipper. Akhirnya getah semula menjadi pilihan, idea dan usaha beliau berhasil. Sekarang dah 9 tahun beroperasi kan, Flipper menjadi lebih 50 outlet kedai di seluruh Malaysia. Flipper telah berkembang secara dinamik kepada sebuah jenama yang dipercayai. Di Bali, Indonesia, 8 outlet kedai telah dibuka dalam masa setahun saja. Menurut Lee, Flipper mempunyai pelan jangka panjang untuk berkembang ke Kemboja, Singapura, Vietnam, Brunei dan seterusnya seluruh Asia. Nombor 8 pula adalah Dash Lady. So Dash Lady ni pun boleh kata aku surprise juga kata yang dia adalah jenama Malaysia. Dash Lady jenama Malaysia. Serius lah aku ingat macam tu sebab nama dia adalah Dash Lady kan. So Dash tu aku ingat dia macam berasal daripada Belanda betul tak? Tapi memang betul pun dia ada link sikit lah dengan Belanda. Dia macam 50-50 tu betul lah. Sebab syarikat ni dia bermula sebagai Pacific Milk Industry Sedia Berhad pada 28 Mei 1963 dengan tujuan operasi untuk menghasilkan susu pekat manis di Petaling Jaya. Walaupun syarikat ini memiliki syarikat Belanda Dash Lady memulakan operasi penghasilan susu pertama di Selangor, Malaysia. So pada 24 September 1968, syarikat ini menjadi syarikat susu pertama yang disenaraikan di dalam Stock Exchange Kuala Lumpur dan Singapura. Pada tahun 1975, syarikat ini menukarkan namanya kepada Dash Baby Milk Industries Berhad dan kemudian ditukarkan kepada Dash Lady Milk Industry Berhad. Nombor 9 adalah Mary Brown. Bagi siapa yang duk ingat Mary Brown ni adalah jenama daripada luar, salah. Mary Brown ni adalah jenama tempatan kita, iaitu jenama Malaysia kita. Walaupun dia tak sustain, dia tak famous seperti McDonald, KFC, Pizza pun, tapi dia still bertahan sampai sekarang lagi lah. Asal usul Mary Brown dia bermula di sebuah shop lot di Jalan Wong Ah Fung, Johor Bahru pada tahun 1981 oleh sepasang suami isteri iaitu Lawrence dan Nancy Liu. Ketika itu, rangkaian makanan segera daripada Amerika Syarikat telah mendominasikan pasaran Malaysia dengan kehadiran 10 tahun lebih awal. Menyedari peluang yang sama pasangan ini mendapat idea untuk memulakan rangkaian makanan segera mereka sendiri berdasarkan cita rasa rakyat Malaysia.
selain menjadi perintis dalam bidang ini. Mereka berasaskan kebanyakan orang Islam di negara ini ingin makanan barat yang halal. Pada zaman tersebut, masyarakat Islam Malaysia masih was-was akan rangkaian makanan segera dari luar tu lah kan. Sekarang ni kita tak ada rasa macam was-was dengan makanan seperti McDonald, KFC semua. Tapi dulu tu adalah ramai yang rasa macam was-was kan. Kini Mary Brown dia mempunyai 130 outlet restoran di seluruh Malaysia dan juga turut beroperasi di 20 buah negara yang kebanyakannya di Asia. Pelan jangka panjang syarikat ini adalah untuk membina lebih outlet restoran di 56 buah negara Islam selain menebusi pasaran Eropah. And kita dah sampai senarai yang terakhir, iaitu nombor 10. So nombor 10 ni bagi aku dia macam bonus dah. Aku rasa macam benda ni aku memang surprise gila. Yang senarai sebelum ni pun ada jugalah rasa betul yang ni Malaysia. Tapi yang ni aku tak boleh nak percaya langsung. Aku rasa hampa pun aku rasa benda yang sama, iaitu Bufori. Hampa tahu Bufori tu apa? Jenama kereta kat Malaysia. Yang kita tahu jenama kereta Malaysia adalah Proton dan juga Pro 2. Tapi Bufori ni dia adalah jenama kereta mewah yang kat Malaysia, buatan Malaysia. Mungkin ramai yang tak tahu mengenai jenama kenderaan Bufori sebab jarang nampak kereta ni atas jalan kan. Syarikat ni diasaskan oleh 3 adik-beradik berketurunan Lubnan dari Australia, iaitu Anthony, Josh dan Gary Corey. Namun pada tahun 1998, mereka telah berpindah dan beroperasi sepenuhnya di Kepung. Bufori ini merupakan singkatan kepada Beautiful, Unique, Fantastic, Original, Romantic dan Irresistible. So yang ni yang adalah 10 jenama Malaysia yang ramai orang Malaysia sendiri duk ingat yang ni adalah brand international. So yang ni je aku nak cakap dalam video ni. So dalam 10 senarai ni yang aku rasa paling surprise and rasa macam serius yang ni produk Malaysia kan, jenama Malaysia kan, British India dan juga jenama kereta Bufori ni. Kadang aku fikir juga, pasal apa Malaysia dia pun tak mau buat butik yang branded seperti Uniqlo, Topman dan juga H&M kan. Tapi bila aku tengok Bonia dan juga British India, aku dah feel satisfied lah. Kita pun ada juga branded yang level international kan. And bila kita tengok 10 senarai jenama ni, Malaysia ni pun standing dengan level antarabangsa juga, betul tak? And jenama kita juga mempunyai kualiti yang lebih baik daripada jenama yang mewah itu, dan juga kita boleh dapat dalam harga yang lebih murah. So lepas ni kita sokong dan gunalah perkhidmatan dan juga jenama Malaysia ni. And yang tu je untuk dalam video ni. Kalau anda suka video ni, like video ni and share video ni kat kawan-kawan apa semua. Share kat mereka kata yang ni adalah 10 produk Malaysia yang mereka tak tahu tu, share mereka. And dalam 10 senarai ni, dalam 10 senarai mana yang hampa punya favourite, kata yang ni adalah branded Malaysia tu, komen kat bawah. And kalau hampa tak subscribe channel ni, subscribe channel ni. So nanti aku akan jumpa hampa dengan video lebih menarik. Terima kasih. Ciao.